Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Saya Asrul Nizam Kadir, anda sedang menonton Bulletin 1.30 16 April, tajuk utama tengah hari ini. 316 individu ditahan dalam tempoh 24 jam. Remaja boncengkan mayat kekasih mengaku langgar PKP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 316 individu ditahan dalam tempoh 24 jam kerana mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan PKP di sekitar Selangor. Angka itu menjadikan keseluruhan 2,250 orang ditahan dan diambil tindakan sejak PKP dilaksanakan 18 Mac lalu. PKP fasa ketiga sejak semalam memperlihatkan keadaan masih lagi terkawal dan orang ramai boleh bergerak dalam lingkungan yang terhad untuk mendapatkan barang keperluan. Namun ada sesetengah individu sengaja keluar sewenang-wenangnya tanpa arah tujuan. Pada fasa ni sebenarnya kita tidak boleh lagi berada ataupun sekadar memberi nasihat kepada orang ramai, tetapi kita sebenarnya dah berada pada fasa untuk mengambil tindakan. Sebab seharusnya masyarakat sudah pun memahami dan sudah pun sepatutnya menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada yang terpaksa mereka lalui. Beliau ditemui ketika pelancaran rondaan Aberdeen di Balai Polis Damansara pagi tadi. Katanya untuk fasa ini tiada lagi kompromi dengan pihak yang memberi alasan tidak munasabah. Melalui pendekatan itu, polis serta tentera akan mempertingkatkan kawalan melalui rondaan di 24 lokasi yang disasarkan. Pematuhan terhadap segala perintah sah yang dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, kurungan Akta 342 perlu diberi perhatian serius. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, ketidakpatuhan terhadap perintah berkenaan adalah suatu kesalahan dan boleh dikenakan hukuman di bawah akta yang sama. Menurutnya dalam hal berkenaan, ketua jabatan atau penyelia tidak boleh mengarahkan pegawai yang menerima perintah terbabit untuk hadir bekerja kerana dikhawatiri boleh membahayakan tahap kesihatan atau menularkan wabak COVID-19 kepada orang lain. Dalam satu surat diedarkan, beliau berkata, tindakan tegas termasuk tata tertib boleh dikenakan terhadap mana-mana pegawai, termasuk ketua jabatan atau penyelia yang mengarahkan pegawai yang terlibat untuk hadir bekerja. Katanya tujuan kebenaran bekerja dari rumah sebelum ini adalah untuk memastikan penjarakan sosial dapat dipatuhi sepenuhnya. Selain itu, ketua jabatan hendaklah meminimumkan bilangan kehadiran pegawai di pejabat dan menggunakan sepenuhnya teknologi untuk bermesyuarat atau berkomunikasi bagi membincangkan sesuatu perkara. Menurutnya lagi, bagi membendung penularan COVID-19 daripada terus merebak, kehadiran pegawai di pejabat hanyalah dibenarkan sekiranya terdapat keperluan yang kritikal dan perlu dilaksanakan secara penggiliran bekerja. Pelajar yang memboncengkan mayat teman wanita sejauh 15 km dengan motosikal di Muazzam Shah Ahad lalu didakwa melanggar Perintah Kawalan Pergerakan. Tertuduh berusia 17 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Rompin pagi tadi dan mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Tertuduh didakwa bergerak dari rumah Felda Keratong 5 ke kilometer 127 Jalan Kuantan Seremban di Muazzam Shah. Kesalahan itu dilakukan jam 3 pagi pada 12 April lalu. Magistrate Aziza Ahmad menetapkan 11 Jun depan untuk keputusan kes sementara menunggu laporan akhlak tertuduh. Tertuduh dibebaskan dengan jaminan RM300. Dalam kejadian itu, tertuduh dan teman wanitanya berusia 17 tahun terbabit kemalangan selepas merempuh kerbau. Nahas menyebabkan remaja perempuan berkenaan maut. Tertuduh kemudian membawa dan meninggalkan mayat mangsa di garaj kereta keluarga mangsa di Felda Keratong 10. Polis sedang menyiapkan laporan siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan cuai dan menyebabkan kematian.
Seterusnya, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melanjutkan tarikh akhir pembayaran caruman bulanan oleh majikan daripada hari ke-15 kepada hari terakhir setiap bulan. Faedah caruman lewat bayar turut dikecualikan bagi meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh majikan akibat wabak COVID-19. Perkeso dalam satu kenyataan berkata, pelanjutan pembayaran caruman bulanan ini melibatkan caruman di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 Akta 800. Pelanjutan tarikh akhir pembayaran caruman adalah terpakai selama 6 bulan, bermula dari caruman bulan April hingga September 2020. Peka dengan kesulitan majikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, pembayaran caruman bulan Mac 2020 yang dibuat sebelum 1 Mei akan juga dikecualikan faedah caruman lewat bayar. Menurut peraturan sedia ada, caruman Mac perlu dibayar sebelum atau pada 15 April 2020. Bank Dunia menyambut baik cadangan Malaysia untuk merangka pelan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dalam kalangan negara anggota ASEAN. Ketua Pakar Ekonominya Richard Rackett's berkata ini penting kerana perdagangan perlu dipertingkat dan segala sekatan perlu diteliti semula selepas pandemik beransur pulih. And while some countries have been tempted to impose restrictions on trade, particularly for medical devices and consumables, in fact, everybody will be better off by continued open trade. And the economic recovery will be stronger if countries use this crisis to work together. And what they have done after lifting these restrictions. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini mencadangkan perbincangan segera membabitkan Menteri Ekonomi ASEAN bagi merangka persediaan menghadapi pasca COVID-19. Ini bagi mengenal pasti pelan sesuai, bukan hanya tertumpu kepada ekonomi dan kewangan tetapi juga isu kebajikan sosial, bekalan makanan serta pendidikan. Penularan wabak COVID-19 dijangka menjejaskan permintaan minyak global tahun ini yang susut pada kadar terendah dalam tempoh sedekad. Pentadbir Tenaga Antarabangsa IEA dalam satu kenyataan berkata, krisis itu bakal menjadi tahun terburuk dalam sejarah buat sektor berkenaan. Permintaan dijangka menyusut 29 juta tong sehari pada April dan 26 juta tong sehari pada Mei. Ekonomi global turut terjejas apabila kebanyakan industri menerima impak selepas perniagaan bukan barang penting ditutup dan pelaksanaan perintah berkurung. Dalam perkembangan sama, tabung kewangan antarabangsa IMF sebelum ini juga mendedahkan pandemik itu mengakibatkan kemelesetan terburuk dalam tempoh 1 abad. Pertumbuhan ekonomi dijangka menyusut 3% menyebabkan pertumbuhan pasaran minyak global turut sama terjejas. Seterusnya, orang ramai disaran berhenti merokok bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19 yang lebih teruk. Menurut Ketua Pasukan Kawalan Jangkitan Hospital Pantai Ipoh, Dr. Muhammad Syahizul Nuhairi Muhammad Sahrial, berdasarkan laporan semasa, majoriti serangan wabak itu tertumpu kepada paru-paru. Menurut Dr. Syahizul yang juga pakar medical onkologi, perokok tegar boleh menghidapi pelbagai penyakit akibat amalan tidak sihat berkenaan. Jelasnya, secara umum sekiranya paru-paru individu tidak berada dalam keadaan baik, perkara itu boleh menyebabkan komplikasi lain. Memang paru-paru mereka terganggu sebab walaupun kita tengok perokok tu tak ada simptom apa-apa, tak ada penyakit lagi. Tapi kita tahu dengan merokok ia akan merosakkan paru-paru. Jadi kalau paru-paru dah rosak, lepas tu dirosakkan pula oleh virus, memang susahlah. Tambah beliau, menjelang Ramadan, berpuasa merupakan waktu terbaik bagi perokok menghentikan tabiat tidak sihat itu. Katanya, biarpun tidak mudah untuk berhenti secara drastik, langkah awal boleh diambil. Dr. Syahizul berkata demikian selepas melawat pusat ujian COVID-19 secara pandu lalu di Hospital Pantai Ipoh. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Chong Siat Fong, individu boleh membuat temujanji secara atas talian dan melakukan ujian dari dalam kereta selama 5 minit sebelum keputusannya diberikan secara email dan penjelasan dibuat dalam tempoh 5 hari melalui panggilan telefon. Walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai kekangan mengakses pendidikan dalam talian ketika PKP, berikutan kedudukan penempatan di Sabah terutama di kawasan pedalaman yang menyukarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, namun pelaksanaannya tetap diberi perhatian. Pengarah Pendidikan Negeri Dr. Mistrin Radin berkata, pelbagai kaedah digunakan bagi membantu kumpulan terbabit.
Antaranya menghantar buku-buku teks yang ditinggalkan pelajar asrama yang pulang ke kampung masing-masing pada musim cuti sekolah lalu agar mereka dapat mengulang kaji pelajaran seperti yang diatur oleh Jabatan Pendidikan di daerah masing-masing. Jelasnya, buku berkenaan disusun dan diikat sebelum dibungkus dan dihantar oleh pihak sekolah ke rumah pelajar atau ke rumah ketua kampung. Malah ada juga ibu bapa yang datang ke sekolah untuk mengambil buku berkenaan. Selain itu, pelajar di sekolah pedalaman seperti di Pensiangan dan Nabawan, kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK turut diminta membantu mengedarkan bahan pembelajaran yang telah disediakan berikutan akses ke beberapa kampung yang terlalu sukar. Bahan pembelajaran dikepilkan mengikut nama murid atau ibu bapa sebelum dihantar ke kampung terbabit. Bagi kawasan yang berhampiran dengan zon merah COVID-19, proses penghantaran buku teks dan buku latihan dilakukan dengan kerjasama pihak berkuasa. Dialah yang saya tradisional lah. Ubi kayu kan ni tradisional. Tengok sini, aku duduk di. Pakatan pengawasan dan pemerhatian di rumah ataupun self-quarantine membosankan. Banyak benda sebenarnya yang kita berlakukan di rumah. Yang penting amalkan kesihatan dan kebersihan yang optimum. Jom kita layan berita. Sepanjang PKP, golongan petani dan peladang yang terjejas tidak dilupakan dan terus mendapat perhatian pihak yang prihatin. Sumbangan berupa hasil pertanian serta makanan diagihkan bagi mengurangkan beban yang ditanggung. Lebih 100 bungkusan disumbangkan kepada penduduk Rumah Panjang Bukit Kiara Ibu Negara yang disampaikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuki Syari. Hadir sama pengerusi QSR Brands Holdings Berhad, Datuk Mustafa Abdul Razak dan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM Muhammad Sahar Maddin. Program adalah usaha DPIM, Tabung Musaadah COVID-19 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan syarikat berkenaan. Sumbangan sama turut disampaikan kepada lebih 120 petugas bilik berita TV3 di Sri Pentas Bandar Utama. Sejak 18 Mac lalu, lebih 30 lokasi terpilih di Kuala Lumpur dan Selangor menerima bantuan serupa daripada pihak berkenaan. Assalamualaikum. Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Merancang menarik balik beberapa sekatan yang dikenakan berikutan penularan wabak COVID-19. Negara itu turut mengambil langkah berhati-hati untuk membuka semula negara tanpa mencetuskan gelombang jangkitan baru. Jerman adalah antara negara terbesar di Eropah yang mengumumkan langkah tentatif untuk membuka semula ekonomi dan masyarakat. Chancellor Jerman Angela Merkel mengumumkan langkah pertama itu bagi mengekang wabak COVID-19 yang menyebabkan ekonominya mengalami kemelesetan. Penarikan balik itu meliputi sebilangan besar kedai akan dibenarkan dibuka setelah mereka mempunyai rancangan bagi penjagaan kebersihan, iaitu sekolah mesti ditutup sehingga 4 Mei dan larangan mengadakan acara umum dikuatkuasakan sehingga 31 Ogos ini. Sekolah secara beransur-ansur akan dibuka semula dengan keutamaan diberikan kepada murid-murid yang akan mengambil peperiksaan. Selain itu, kerajaan Jerman akan mendesak orang awam untuk memakai topeng muka ketika berbelanja atau menaiki pengangkutan awam. Bagaimanapun, ia tidak menjadikannya sebagai syarat seperti di negara jiran Austria. Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China menerima laporan 46 kes baru COVID-19 di republik itu. 34 daripadanya adalah kes import, namun tiada kematian baru. Daripada baki 12 kes tempatan itu pula, 5 dilaporkan di selatan wilayah Guangdong, 4 di timur laut Heilongjiang, manakala 3 kes di ibu kota Beijing. Dalam tempoh 24 jam, 76 lagi pesakit telah pulih.
Selain 521 kontak rapat dengan pesakit positif ditamatkan tempoh pemantauan, bilangan mangsa kritikal juga turun 18 kes. Dan setakat ini, China telah merekodkan 77,892 mangsa sembuh dan dibenarkan pulang daripada keseluruhan 82,341 kes. Angka kematian pula kekal 3,342. Seorang jururawat yang mengandung maut selepas disahkan mengidap virus COVID-19. Margi Agiwa Agyapong, 28 tahun, menghembuskan nafas terakhir selepas bertugas selama 5 tahun di Hospital Universiti Luton dan Dunstable. Selepas diuji, dia disahkan mengidap COVID-19 selepas 2 hari dimasukkan ke hospital di England, United Kingdom. Bagaimanapun, anak yang dikandungnya selamat dilahirkan selepas dimasukkan ke hospital pada 7 April lalu. Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menyalurkan dana seperti yang dijanjikan kepada pelumba Moto2 negara Hafiz Syahrin Abdullah dalam waktu terdekat ini. Dalam satu kenyataan dikeluarkan, menyatakan dana berkenaan akan diserahkan menerusi Litar Antarabangsa Sepang SIC yang bertindak selaku badan pemantau program pembangunan sukan permotoran tempatan. Kementerian Belia dan Sukan menerusi Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN menyatakan sudah memberitahu Muhammad Hafiz Syahrin Abdullah mengenai kelulusan penyaluran dana. Ianya dilakukan pada awal Mac lalu untuk membantu menampung kos perlumbaan tahun 2020. Suntikan kewangan kepada Hafiz Syahrin yang dijanjikan akan diuruskan Badan Pemantau program-program pembangunan sukan permotoran di negara ini iaitu Litar Antarabangsa Sepang SIC. Bantuan itu merupakan satu bentuk sokongan oleh KBS dalam apa jua pembangunan sukan termasuk sukan permotoran yang berpotensi mengharumkan nama negara. Sekian dahulu buat waktu ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Susulan mengekang penyebaran pandemik COVID-19, sebuah robot digunakan oleh pemilik pasaraya di Washington DC untuk menghantar barang pembelian ke rumah pelanggannya di Amerika Syarikat. Visualnya mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.